Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nusyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, piktograf kita dah bincangkan Jadi jelas macam mana piktograf Jelas. Oke, so sekarang ni kita masuk cikgu ni. Oke, carta palang. Oke. Sepatutnya masa tahun 4 kita dah mula kenal carta palang. Pernah dengar tak carta palang Jodin? Ah, jadi cikgu harap Pernah. Jodin, pernah dengar tak? Dah masa dah jam 4 carta palang? Pernah. Pernah. Okey, jadinya cikgu harap murid-murid tahulah siapa yang menonton video ni pun nanti mesti tahu pernah dengar sekurang-kurang carta palang dan pernah lihat. Okey, ni carta palang, okey? Ni carta palang, okey? Kita tengok carta palang macam mana dia punya bentuk dia, sifat dia, ciri-ciri dia Okey, baik. Kita tengok dulu apa yang kartun ni cakap. Carta palang ini menunjukkan bilangan stem yang dikumpulkan oleh 4 orang pelajar dalam masa sebulan. Okey, sebulan ada 4 orang. Okey. Okey, kita tengok kat situ ada Ella, Siti, Ashraf dan Devi. Okey, boleh tak kita baca bilangan stem Ella, Rajaudin? Berapa Ella kumpul tu Rajaudin? 50. Okey, Siti, 20. Ashraf, 70. Devi. 30. Okey baik. So itu yang kita nampak lah kita boleh baca Okey baik, hitung jumlah stem yang dikumpul. So sekarang ni kita dah tengok, sekarang kita nak analisis dan kita buat, kita nak mentafsir dan kita buat kesimpulan lah berdasarkan data yang ditunjukkan tadi. So jumlah bilangan stem, okey tadi 4 orang tadi. Jadi jumlahnya ialah 170. So jumlah stem yang dikumpulkan oleh 4 orang pelajar tadi ialah 170 keping lah. Okey, jelas saja Odin Jelas. Okey, baik. Jadi dalam kereta ke? Ya. Titit. Oh, okey, baik-baik. Tak apa, Lain okey, Okey. Okey, baik. Yang B, nyatakan nisbah bilangan stem yang dikumpulkan oleh Siti kepada bilangan stem yang dikumpulkan oleh Ella. So, 20 keping kepada 50 keping. Tapi, bila kita tulis dalam nisbah, unit tak ada. Kemudian, kita boleh kecilkan. Boleh potong sifar ataupun boleh gunakan sifir 10. 10 darab 2, 20, 10 darab 5. Maka jawapan akhir dia nisbah 2 kepada 5. Okey, Siti kepada Ella ialah nisbah 2 kepada 5. Yang ni kita dah belajar dalam tajuk nisbah sebelum ni. Okey. So, boleh? Ajarin? Boleh. Okey, yang ni kita tengok simple-simple. Okey, habis. Itu je carta palang. Okey. Jadi itulah carta palang okey, macam mana kalau kata kita nak kena bina carta palang? Macam gini sifat dia. Okey, kalau ni carta palang mencancang, dia punya bar dia tu, palang dia ke menegak ke atas. Okey. Kalau dia mengufuk dia baring, dia melintang ke tepi. Okey. Boleh ajar dia garisan garisan X pasti X dan pasti Y dia kalau bawah tu nama pelajar, kita tulis dulu tajuk dia pelajar, nama setiap palang tu. Okey, bilangan stem tu kita mulakan dengan sifar 10, 20 tu pulang. Ikut kebijaksanaan kita nak buat 5, 10, 15, 20 pun boleh, 10, 20, 30 pun boleh, okey. Dan di atas carta palang ada tajuk. Okey, itu cara bina carta palang lah. Mesti ada ciri-ciri ciri-ciri macam inilah dan garisan kotak apa semua tu mesti dilukis dengan kemas. Okey, pernah keluar dalam UPSR 2017 2017 ke 2018 murid-murid kena bina carta palang jadinya kita kena tahulah macam mana nak bina carta palang, rupa bentuk carta palang tu sekurang-kurangnya jadi itu yang kita kena. Okey, baik. Cukup carta palang yang kita tengok di PowerPoint ni. Okey jadi cikgu harap murid-murid dapatlah sedikit informasi carta palang yang cikgu tunjukkan kat PowerPoint ni. So sekarang tak banyak sangat dalam PowerPoint ni, tapi kita nak bincang, sambung perbincangan, kita nak mendalami lagi carta palang, nak tafsir data dan buat kesimpulan data.
kita gunakan rujukan buku teks pula. Okey, boleh Rajadin? Ada buku teks tak Rajadin? Ada? Ada. Ada. Okey, buka muka surat 165. Okey. Dah. Dah. Okey, kita tengok carta palang ni Scanner cikgu ni sengit sikit, tapi tak apalah. Okey, sengit sikit. Okey. Carta palang, kes denggi pada 31 Oktober. Okey. 2014, 31 Oktober. Alamak. 31 Oktober 2014. Ditunjukkan dalam carta palang seperti sebelah. Ini carta palang dia mengufuk. Nampak tak dia punya ni melintang. Okey? Melintang menegak lah. Ni melintang lah ni dia baring macam dia baring mengufuk lah nampak tak dia punya bar dia ni lain tepi ni nama negeri yang bilangan dekat bawah ni. Nampak tak Rajadin? Ya. So kalau kita nak bina carta palang ni kena tengok lah. Kalau dia kata suruh mengufuk macam gini. Kalau mencancang dia menegak macam tadi lah. Dia punya bar tu mencancang. Kalau mengufuk dia punya bar yang biru warna-warni ni dia mengufuk baring macam gini ikut pasti X. Ada dua jenis carta palang kita kena tahu juga sifat dia tu. Yang itu sepatutnya kita belajar carta palang mengufuk mencancang ni tahun 5 saya silap cikgu Tapi yalah tahun lepas kita cuti macam-macam kan. Okey, masa kita suntuk. Okey, tak apalah. Ni cikgu cerita sedikit supaya dapat info lah. Okey, baik. Kita tengok catat yang kita, untuk tahun 6 ni kita nak mentafsir data daripada carta palang. Itu yang lebih utama tahun 6 ni. Okey. So tajuk dia di atas ni Rajauddin Kes denggi pada 31 Oktober 2014 2014 lama dah 2014 cikgu dekat JB Okey, baik. So, itu dia punya bacaan di Johor 20 Rajauddin. Johor 20. Okey, Negeri Sembilan 5. Okey, Sarawak 10. Perak. Perak tu berapa Rajauddin? No, 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 no. Sarawak bukan 10 Rajauddin. Sarawak berapa tu Rajauddin? 9, right? 9 kena tengok betul-betul tu. Okey, Perak ni 16 Rajauddin. 16 Perak 16. Okey. So, negeri manakah yang mencatatkan bilangan kes denggi melebihi daripada 10 Rajauddin? Boleh tengok buku teks ataupun tengok pada skrin awak. Kalau skrin kecil, tengok pada buku teks. Negeri mana Rajauddin lebih daripada 10? Rajauddin? Negeri Perak dan Johor. Ya, so yang A kita boleh jawab Perak. Oh, sorry. Nama negeri mesti huruf besar. Perak dan Johor. Okey. Okey, baik. Betul Perak dengan Johor lebih dari 10. Okey, B pula. B. Dia tanya apa tu? Negeri manakah yang mempunyai 4 bilangan kes berbanding negeri 9? Negeri Johor. Kenapa dia macam itu? Sebab, okey, negeri 9, 5. Darab dengan 4. 4 kali ganda maksudnya dia akan dapat 20. So, 20 negeri mana yang ada 20 kes? Johor. Negeri Johor lah jawapan dia. Baik. Itu cara kita mentafsir data, membuat kesimpulan Data, okey? Jelas? Okey, dia jadi tahu macam mana nak baca carta palang Okey, boleh? Boleh. Okey, baik kita tengok lagi. Oops, sorry. Ni kita boleh buat juga ni. Ni satu. Ni. Ini pun kita boleh buat satu kesimpulan juga ni. Kita buat satu kesimpulan. Cuba kita tengok aja ni kesimpulan yang ni. Ni. Okey, jumlah kes denggi di negeri apa dan apa adalah sama dengan jumlah kes di negeri apa dan apa. Apa yang kita boleh buat aja ni? Kita boleh tambahkan. Tambahkan. So, negeri apa sama dengan negeri apa? 16 Perak dengan Sarawak. Perak dengan Sarawak. Kalau tambahkan jadi apa?
Okey, cikgu tulis huruf je lah. Perak dan Sarawak dapat 25, betul? Sama jumlah dengan negeri NS dengan JB. Johor, betul? Johor, J, betul tak? 20 tambah 5, 25, betul? Dua-dua adalah 25 kes, 25 kes. Perak, Sarawak kalau tambahkan dapat 25 kes. Negeri Sembilan dengan Johor, tambahkan dapat 25 kes, betul tak? Itu antara kesimpulan yang kita boleh buat lah. Okey, jelas saja, Din? Boleh ya? Boleh. Cikgu suka tahun 6 ni dia cepat tangkap murid tahun 6 ni dia punya minda dia matang, bila kita terangkan dia cepat tangkap mudah untuk kita apa menyampaikan ilmu lah. Okey, alhamdulillah. Baik. Jom kita tengok yang kedua pula ni. Carta palang yang kedua dalam buku teks. Kita kaji sama-sama, kita buat ulasan dan buat kesimpulan sama-sama jadi kita tahulah apa isi kandungan buku teks kita sorry. Okey. 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 Ini yang pertama. Apa dia kata tu, Rajarin? Carta palang di sebelah menunjukkan bilangan karipap yang telah dijual oleh Mak Jah selama 4 hari. Okey. Kita tafsirkan beberapa maklumat daripada carta palang ini. Tajuknya jualan karipap Mak Jah. Ini carta palang apa ni? Mencancang dia punya bar dia menegak ke atas bawah tu adalah hari-hari yang dijual, 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Bilangan karipap yang jual ada kat bahagian tepi. Dia mulakan dengan sifar, kemudian 20, 40. Dia naik 20, 20 lah tapi sebenarnya dia naik 10, 10 tu sebab ada satu senggat dekat tengah tu yang tak boleh nombor. Sifar, 10, 20, 30, 40. Raja Udin nampak tak senggat tu? Senggat yang kecil tu dia tak ada nombor. Nampak tak Raja Udin? Jadi senggat yang kosong tu sebenarnya nilai apa mula-mula tu? Lepas sifar tu. 10. 10. Itu pun murid-murid Raja Udin dan murid-murid yang menonton video ini mesti tahu. Bila kita nak bina carta palang, dia punya bilangan dia tu kita kena cekap dan bijak. Apa kesesuaian bilangan yang kita nak mulakan? Sifar, kalau kita nak mula 20, tapi kita nak buat senggat 10 dekat tengah dia, kita buat senggat kecil. Jadi terus sifar 10 tak tulis, terus ke 20. Tapi ada senggat kecil di tengah tu. Maksudnya kita nak menyatakan dia naik 10-10 sebenarnya, tapi kita tak tulis pun 10. Okey? Itu salah satu tips dalam carta palang kena tahu bahagian bilangan tu macam mana kita nak bina. Okey. Okey, A, nyatakan jualan karipap setiap hari. Hari Isnin 120 biji lah. Hari Isnin 120 biji. Okey, Selasa nampak tak dia berhenti kat 90 tu. Tapi dekat 90 tu tak ada nombor, betul? Rabu kuning pula. Rabu 100 berapa tu? Rabu 105. Kenapa 105? Bukan berhenti kat 110. Kita tengok tu Kita tengok garisan putus-putus dia tu. Nampak tak? Dia dekat tengah-tengah antara 100 dengan 110. Nampak tak murid-murid? Nampak tak Raja Udin? Nampak. Itu pun kita kena tahu sebab itu dah ada tujuan 110 tu. Jadi kalau katalah cikgu berhenti dekat tengah-tengah antara 120 dengan 110, apa nilai dia? Kalau cikgu berhenti kat sini ni. Cikgu gunakan warna oranye ni. Kalau cikgu berhenti kat sini, berapa nilai dia? Kat warna oranye tu. Nampak tak? Kat skrin tu. Warna oranye tu. Cikgu buat garis putus-putus. Nampak tak Raja Din? Kalau cikgu berhenti kat situ, berapa nilai karipap cikgu? 115. Yes, 115. Itu sifat carta palang bilangan yang kita kena tahu Itu contoh. Okey, tapi yang penting hari Rabu 105 biji. Hari Khamis samalah cikgu dengan hari Rabu 105 biji. So kita dah senaraikanlah. Okey, kita boleh juga tanya macam robot ni tanya. Mengapakah jualan pada hari Isnin paling tinggi? Apakah alasan kamu? Apakah pendapat kamu? Pada saya, hari Isnin dijual paling tinggi kerana hari Isnin adalah hari mula bekerja. Katalah karipap Mak Jah ni dijual di negeri KL, bukan Johor. Kalau Johor, hari Ahad kan mula kerja kan? Hari Isnin. Hari Isnin adalah hari pertama kerja selepas cuti. Jadi orang pada hari mula-mula kerja ni, biasanya orang malas nak masak ataupun orang dah rindu nak makan nasi karipap Mak Jah. Sebab orang keluar pergi kerja, nak cepat beli makanan, beli tepi jalan, beli kedai karipap kedai Mak Jah. Itu sebab-sebab dia lah. Kita boleh berfikir secara munasabah, logik akal untuk kita nyatakan sebab tu lah.
Okey. Yang sesuai lah. Okey, itu salah satu contoh lah. Okey, baik. Kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Dia kata apa tu? Berapakah beza jualan karipap antara hari Selasa dan Rabu? Beza. Jadi operasi apa kalau cik beza Selasa dengan Rabu? Tolak. Tolak lah. Tapi cikgu dah sebut hari Selasa dulu. Lepas tu hari Rabu. Kenapa? 105 Rabu tolak dengan 90 hari Selasa. Kan dah sebut Selasa dulu. Itu cikgu nak. Murid-murid tahun 6 dah tahulah sifat apa ni operasi tolak ni. Bila tolak mesti nombor besar, tolak nombor kecil lah. Jangan pertikaikan. Cikgu dah sebut Selasa dulu, kena tulis Selasa dululah. Baru hari Rabu. Tak boleh lah macam gitu. Okay? Kita kena ingat bila tolak, mestilah nombor besar, tolak nombor yang kecil. So 105 tolak 90 biji. 90 keping karipap. Patutnya biji 15 sama dengan 15 biji karipap. So, beza jualan karipap antara hari Selasa dan Rabu ialah 15 biji karipap. Mudah aja. Okey, karipap ni mudah ajalah. Okey. Okey, purata. Okey. Oh, sorry. Okey, baik. Okey. Ajaudin pernah dengar perkataan purata? Pernah. Pernah. Okey, alhamdulillah pernah. Okey. Apa itu purata? Tahu tak? Tahu tak apa tu purata? Tak. Tak tahu. Okey, baik cikgu terangkan. Cikgu Saimi ada RM10. Cikgu Saimi ada 5 orang anak. Cikgu bahagi sama rata. Berapakah purata setiap orang anak dapat duit daripada Cikgu Saimi? Sekali sekali Cikgu Saimi ada RM10. Cikgu Saimi ada 5 orang anak. Cikgu beri sama rata. Berapakah nilai purata wang yang setiap anak Cikgu Saimi dapat? RM2. RM2. Itulah maksud purata. Mudah aja. Okey, ataupun lain. Cikgu Suhaimi ada 8 biji guli. Cikgu Suhaimi ada 4 orang anak murid. Cikgu Suhaimi bagi sama rata. Berapakah purata bilangan guli setiap murid dapat? 2. 2. Macam itulah maksudnya. Purata tu bilangan semua kita bahagikan dengan bilangan. Jumlah semua tadi kita bahagikan dengan bilangan. Contoh dalam situasi karipap Makjah ni. Okey, dia kata apa? Hitung purata jualan karipap setiap hari. Maksudnya daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu kita tambahkan semua, lepas tu kita bahagi 4. Maksudnya setiap satu hari tu lebih kurang berapa kita jual puratanya. Faham atau tidak, Rajadin? Faham. So langkah pertama kita kena apa ni? Kena tambahkan lah. Tambahkan. Okey, tambahkan semua. So bila kita tambah semua dapat berapa tu? 420. Nampak tak simbol per ni? Simbol per ni. Okey, simbol per ni adalah bahagilah Purata ialah jumlah bahagi dengan bilangan. Per tu adalah bahagilah So langkah pertama kita tambahkan jumlah semua, bilangan kali lipat setiap hari dapat 420. Kita bahagikan dengan bilangan hari. Bukan bahagikan dengan orang Orang ni tukang pegang aja. Yang utamanya ialah hari. Sebab dia berniaga selama 4 hari untuk 4 hari. So bilangan 4 tu merujuk kepada hari, bukan orang. Faham Rajadin dalam situasi kita ni? Sebab tu dalam soalan ni dia sebut apa? Karipap setiap hari. Berapakah jualan untuk satu hari tu? Satu hari pertama, satu hari kedua, satu hari ketiga, satu hari keempat tu. Jadi 420 kita bahagikan dengan 4. Selamat datang Carol. Terima kasih join. Okey. So bahagikan dengan 4. Okey, so 420 per 4 ialah 420 bahagi 4. Kita buat bentuk lazim lah Rajaudin 420 bahagi 4. 4 kali 1 4, habis turunkan 2. Okey, ni sifar.
4 kali apa? 4 kali sifar, sifar, turunkan 2, turunkan sifar, 20. 4 kali 5, 20. Tolakkan habislah. So dapat 105. Apa maksud 105 ni Najaudin? Maksudnya, Mak Jah ni menjual untuk setiap hari selama 4 hari ni 105 biji, 105 biji, 105 biji, 105 biji. Itu purata dia. Tapi ikut hakikat yang sebenar, masa Mak Jah menjual tak sama pun setiap hari. Hari Isnin 120, Selasa berkurang 90, Rabu naik balik. Khamis sama dengan hari Rabu 105. Tapi bila Mak Jah nak tengok berapa purata yang dijual untuk setiap hari, bila dia tambahkan semua, dia bahagi dengan bilangan hari. Oh, rupa-rupanya saya dapat menjual 105 biji pada setiap hari. Betul lah tu. Saya target satu hari niaga saya nak jual 100 biji. Sekarang ni satu hari, setiap hari saya dapat jual 105 biji. Oh, tercapailah saya punya matlamat. Macam gitu. Itu tujuan purata. Jelas Raja Din? Karol? Boleh Karol baru masuk, tak apa. Follow je dulu. Boleh Raja Din? Boleh. Okey, baik. Itu sedikit tentang carta palang contoh yang kedua lah, melibatkan Pak Maja. Cikgu punya scanner contoh yang ketiga ni kurang jelas Raja Din Khairul boleh tak follow awak punya ni? Awak punya buku teks. Tengok muka surat 167. Okey, ni contoh yang terakhir Tak apa, cikgu cuba copy lah. Cikgu cuba copy dulu satu-satu kabur sikit. Mungkin masa scan tu dia tak tepat kedudukan dia. Okey, sekejap cikgu cubalah. Okey. So itu dia punya soalan dia. Cikgu cuba copy ni, dia punya carta palang dia. Okey, carta palang dia pun kurang jelas tak apalah. Kita cubalah sama-sama baca Awak ada buku teks kan? Cikgu ada juga buku teks, tapi cikgu masih boleh membaca ni. Okey, cikgu cuba bacakan. Okey, awak fokus pada buku teks awak. Okey. Bilangan pengunjung kanak-kanak ke Taman Tema Air Bayu. Ke Taman Tema Air Bayu pada musim cuti sekolah adalah seperti yang ditunjukkan dalam carta palang di bawah. Okey, kalau kat cikgu ni dekat whiteboard pen cikgu ni, di sebelah kanan Okey, okey, ni carta palang mencancang ke carta palang mengufuk? Mengufuk. Jadin, mengufuk. Okey dia punya bar dia punya palang dia, bar dia tu mengufuk. Okey, di sebelah kiri dia adalah hari Ahad, Sabtu, Jumaat dengan Khamis. Di bawahnya adalah bilangan kanak-kanak yang berkunjung ke Taman Tema Air Bayu. Okey, baik. Kita tengok hari Ahad. Hari Ahad berapa orang Rajaudin tu, Rajaudin? Cuba tengokkan dalam buku teks awak. 750. 750 kerana apa? Dia ada di antara tengah-tengah 700 dengan 800. Maka tengah-tengah tu 750. Okey, baik, kita tengok hari Sabtu berapa orang Rajaudin kanak-kanak yang pergi? 800. 800. Okey, hari Jumaat? 200. 200. Hari Khamis? Carol, hari Khamis? Carol? Carol dah tak ada dah. Okey, tak apa. 250. 50. Tak apalah, Carol dah tak ada Carol rumah lain, lain internet dekat Kampung Benteng tu memang slow sikit. Tak apalah, nanti cikgu bagi link YouTube, nanti boleh tengok lah. Moga-moga mendapat manfaat daripada rakaman yang kita buat ni Rajaudin Rajaudin pun sama-sama membantu cikgu. Terima kasih. Kalau cikgu seorang-seorang mengajar terangkan, tak ada murid respon, tak best bila ada respon ni macam dalam kelas. Jadi murid-murid yang diam tu pun mendapat sesuatu lah daripada yang murid yang memberi respon tu. Cikgu suka macam gitu Kadang-kadang ada murid yang pendiam je, dia suka dengar je, dan bila kawan dia respon tu pun dia dengar, dia dapat juga ilmu daripada kawan, apa yang kawan dia respon itu lebih baik lah pada cikgu Okey, baik. So itu kita dah tafsir maklumat daripada carta palang yang ditunjukkan. Okey, Rajaudin So baguslah Rajaudin dah boleh baca carta palang. Kalau kat nombor tengah-tengah tu tak ada nombor, kita boleh berfikir dia separuh. Jadi kalau 700 dengan 800 tu dia 750. Okey. Okey Rajaudin, kalau cikgu tanya
Okey, kalau dia hantar dekat sini, tengah-tengah ni. Ni 750 dekat dengan 700. Kalau dia tengah-tengah ni, cikgu buat warna ungu ni aja, Din. Kalau dekat sini, warna ungu ni. Garis putih-putih warna ungu ni. Berapa tu? Antara 700 dengan 750. Apakah nilai dia? 725. Yes, Alhamdulillah 725. Itu pun kita kena tahu juga tu. Tiba-tiba dia letak kat situ pun kita kena, ini separuh daripada 50. Separuh daripada 50, 25. Maka 725. Okey, Raja Din Tahniah. Jadi murid-murid yang menonton video ni pun, okey, semoga murid-murid dapat berfikir apa yang cikgu masukkan. Kenapa Raja Din jawab 725? Sebab di antara tengah-tengah antara 700 dengan 750. So kena tahulah baca carta palang dengan betul. Itu contoh contoh saja. Yang betulnya yang 750, 800, 200 dengan 250. Okey, jom kita tengok apa soalan yang ditanya dalam ni. Okey, cikgu terangkan apa yang ditanya dalam ni satu persatu. Okey, untuk contoh yang ketiga ni. Okey, soalan pertama yang ditanya kepada kita dalam contoh ketiga, carta palang dalam buku teks murid-murid ialah jumlah pengunjung kanak-kanak di dalam tempoh 4 hari. Jom tambahkan sajalah hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So bila tambahkan dapat berapa tu Raja Din? Dalam buku teks kita, dia tunjukkan berapa tu? 2,000. 2,000 orang kanak-kanak. Mudah sahaja, okey? Jadi kita memanglah mudah tambah mudah. Tapi masa nak baca ni, kena hati-hati ni. Masa kita nak membaca nombor ni. Baca bilangan ni, yang cikgu bulatkan warna merah ni, kena baca dengan betul-betul teliti. Dekat dalam carta palang kita tu. Jangan main ambil je. Tambah ni senang je. Yang tambah ni dapat 2,000 ni, tambah operasi tambah. Senang saja. Dapat 2,000. So, itulah. Okey, baik. Kita tengok soalan yang seterusnya. Apa yang dia tanya kita? Okey. Okey, soalan B. Soalan B, Raja Udin. Dia tanya apa, Raja Udin? Pecahan pengunjung kanak-kanak pada hari Khamis daripada jumlah pengunjung kanak-kanak pada hari Jumaat dan Sabtu. So, dia nak siapa dulu? Cuba kita tengok ni. Dia nak siapa? Dia nak pecahan Pecahan. Okey, kita dah tahu dah pecahan. Mesti ada suatu nombor di atas per dengan suatu nombor di bawah. Okey. So, yang dia nak apa yang dia nak? Hari Khamis. So, yang dia nak mesti duduk atas. Perkan dengan jumlah keseluruhan. Tapi jumlah keseluruhan bukan 2,000. Dia nak siapa? Jumaat dan Sabtu. Macam carta piktograf kita yang baru ni, kita buat juga pecahan kan? Yang dia nak duduk atas tapi perkan dengan keseluruhan. Ingat lagi tak Raja Udin? Bagi murid-murid yang menonton video ni, kena buka balik YouTube channel Cikgu Femi, tengok dekat video-video pembelajaran tahun 6 dekat dalam playlist, buka tajuk menganalisis dan mentaksir data piktograf. Dalam tu cikgu ada terangkan macam mana nak buat pecahan. Tapi dalam pecahan tu kita ambil yang kita nak duduk atas, perkan dengan jumlah keseluruhan. Sebab dia nak jumlah keseluruhan. Tapi dalam situasi yang kes carta palang untuk contoh yang ketiga dalam buku teks ni, bagus. Apa dia minta kita? Dia kata buatkan pecahan hari Khamis daripada Jumaat dan Sabtu. So yang dia nak hari Khamis duduk atas, perkan dengan Jumaat Sabtu. So hari Khamis berapa orang? 250 orang. Hari Jumaat dengan Sabtu kita tambahkanlah 800 tambah 200 dapat 1,000. So dapatlah 250 per dengan 1,000. Jelas? Tapi kita tak boleh tinggalkan. Bila kita dah buat dalam pecahan kita last kali mesti apa Raja Udin sifat dia? Kecil. Kena kecilkan, kena jadikan bentuk termudah. Okey, kalau kita tengok 250 dengan 1,000 ni kita boleh potong. Potong sifar. So sekarang dia tinggal 25 per dengan 100. 25 dengan 100 ada dalam sifir 25. 25 darab berapa dapat 25 Raja Udin? 25 darab 1 dapat 25 cikgu. 25 darab berapa dapat 100? 4. Maka pecahannya ialah 1/4. Yes, 1/4. Bagus. Jelas Raja Udin? Macam mana nak jadikan dalam pecahan? Yang kita nak, soalan nak duduk atas, perkan dengan bilang jumlah keseluruhan ikut pada soalan. Kalau soalan kata semua, ambil 2,000. Tapi dalam soalan ni dia kata keseluruhan antara Jumaat dan Sabtu saja. So tambahkan Jumaat dengan Sabtu saja.
perkan dengan 1000 lah. Jelas Rajadin? Nak tanya apa-apa tak yang ni? InsyaAllah tak ada. Okey, baik. Terbaik, terbaik. Okey, baik. Okey. Okey, soalan C. Yang ini dah ada berkait dengan tajuk yang dengan kemahiran matematik yang cikgu pernah ajar sebelum ni, iaitu teknik gandaan. Masih ingat tak Rajadin teknik gandaan dalam tajuk nisbah? Yang darab 5 darab 5 tu. Ingat tak? Kita nak cari asalan dia tu. Disebabkan 3/3, nisbah 3 kepada 7. Itu dah dimansuhkan. Bila kita darabkan dengan 5, darab dengan 5, dia jadi asalan dia. Ingat lagi tak? Dia jadi nombor asal dia. Yang ini berkait dengan kemahiran tu. Teknik gandaan. Okey. Macam mana dia berkait? Macam mana dalam pemikiran soalan ni? Cikgu tunjukkan lagi. Okey. Supaya bila cikgu tunjuk kali kedua. Ni kali kedua dah awak tengok ni. Okey. Ataupun ini adalah juga teknik penyu. Cikgu tunjukkan kedua-duanya. Okey. Teknik gandaan dan teknik penyu. Okey. Kita tengok soalan ni dulu. Cikgu bimbing supaya dapat pengalaman teknik penyu dan teknik gandaan tu untuk kali kedua. Supaya nanti kalau awak buat latihan sendiri, awak dah dapat tafsir. Oh, ini macam bentuk teknik gandaan. Ini macam bentuk teknik penyu lah. Boleh gunalah. Okey, baik kita tengok. Kutipan jualan tiket pada hari Jumaat ialah 5,000. Jadi jualan tiket pada hari Rabu ialah berapa? So kita tengok. Hari Jumaat dia berapa tiket dia jual? Hari Jumaat 200 tiket. Bila 200 tiket, dia dapat berapa? Bila 200 tiket, bila dia jual 200 tiket, dia dapat RM RM5,000. Hari Sabtu berapa tiket dia jual? Hari Sabtu. Cuba dia tengok. Hari Sabtu berapa ringgit dia jual? Hari Sabtu berapa tiket yang dijual? Yudin, hari Sabtu berapa dia jual? Hari Sabtu 800 tiket. Betul tak? Betul. Hari Sabtu 800 tiket. So dia tanya, kalau 200 tiket dapat 5,000. Kalau 800 tiket dapat berapa jualannya? Okey, kita gunakan teknik gandaan dulu. Okey, 200 darab berapa jadi 800, Rajaudin? 4. Darab 4. Maka 5,000 ni kita darabkan dengan 4. Terus. Kita darab dengan 4. Darab dengan 4. So 5,000 darab 4 dapat berapa Rajaudin? So 5,000 darab 4 dapat berapa Rajaudin? 20,000. RM. So jawapan kita RM 20,000. Ini kita gunakan apa ni? Teknik gandaan. Sebab kita boleh nampak. Cikgu, saya macam boleh nampak lah cikgu. 200 nak jadi 800 darab 4. Maka bila kita nak cari jawapan yang dalam tanda soal ni, berapa ribu yang kita perolehi apabila kita jual 800 tiket, 5,000 ni kita darab dengan 4. Itu dipanggil teknik gandaan. Sebab dia mesti darab dengan nombor yang sama. 200 boleh jadi 800. Maka 5,000 tu kita darabkan dengan 4. Itu teknik gandaan. Cikgu, kalau kata saya tak boleh jumpa teknik gandaan. Ni cikgu beritahu ada kadang-kadang tak boleh guna teknik gandaan. Cikgu 200 nak jadi 800, katalah misalnya kat sini 900. Tak boleh lah cikgu, tak ada sifir. Bila tak ada sifir, tak ada boleh teknik gandaan, sebab itu kita kena tahu teknik penyu. So ini teknik penyu. Tapi cikgu gunakan contoh soalan ni juga. 200 tiket bila kita jual, kita dapat RM 5,000. Kalau saya jual 800 tiket, dapat berapa ribu katalah 200 nak jadi 800 tak boleh. Tapi sebenarnya boleh. Katakanlah tak boleh. Bila kalau murid-murid nak buat teknik gandaan, tak jumpa sifir gandaan, maka kita buat kepada teknik penyu. Okey. Tanda soal di belakang, maka kepala di depan. Tanda soal tu ibarat ekor. Bila ekor kat belakang, kepala dekat depan. Automatik badan di atas lah. Mana boleh badan kat bawah kan? Terbalik lah kan. Kalau penyu kan nak jalan badan mana ada badan penyu jalan ke bawah, kaki ke atas kan? Itu sifat dia. Baik. Badan bahagi, kepala darab. Itu kena tahu. Okey, dan kita mula daripada sini. Ni anak panah dia. Kita baca macam gini. Okey. Dan bergerak ke sini. Kita mula daripada 5,000. So kita buat ayat matematik dia. 5,000 bahagi 200 darab 800. So kita selesaikanlah. Okey, kita selesaikan dulu. 5,000 bahagi 200. Okey, kita boleh potong ni.
Potong, 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 potong. Potong, 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 potong. So tinggal 50. So 50 bahagi 2. 2 darab berapa 50? 2 darab berapa? 2 darab 2, 4. Okey. 5 tolak 1, 4, 1. Turunkan sifar, 10. 5 darab 2 darab 5, 10. So dapat 25. Okey, 25 darab 800 pula. Cuba Rajaudin, kirakan 800 darab 25. Alah, Rajaudin dalam kereta lagi. Kesian Rajaudin. Tak apa, cikgu tolong. 5 darab sifar-sifar, 5 darab sifar-sifar, 5 darab 4. 8, 40, betul? 2 darab sifar-sifar, 2 darab sifar-sifar, 2 darab 8, 16. Okey. So, kita tambahkanlah. Kita tambahkan sifar-sifar, sifar 6 tambah 4, 10, 10 tambah 1 naik atas 2. Dapat juga jawapan 20,000. So, dapatlah RM 20,000. Sama tak jawapan dari Rajaudin kalau kita gunakan teknik gandaan? Sama. Okey. Jelas? Jelas. Okey. Okey, baik. Kejap Rajaudin. Okey, so kenapa kita guna teknik penyu? Kalau kata tak jumpa gandaan dia berapa. Tapi kalau kita nampak, ini boleh jadi gandaan ni. Kita boleh buat kiri kanan darab nombor yang sama. Tapi kalau kata kita buat soalan tu tak jumpa teknik gandaan dia, kita gunakan teknik apa, Jadin? Teknik penyu. Tanda soal tu adalah sifat ekor, kita gantikan sebagai ekor. Bila ekor kat belakang, kepala di depan, badan di atas. Badan bahagi kepala darab. Okey, kita baca daripada badan. 5,000 bahagi 200 darab 800. Kita selesaikan macam biasa saja. Okey, buat bahagi dulu, lepas tu buat darab. Dapat jawapan juga 20,000. Kenapa kita buat teknik penyu? Kalau kata gandaan tak jumpa. Jelas Rajaudin? Jadi itu juga maklumat teknik penyu dan teknik gandaan bagi murid-murid yang menonton video inilah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dalam menyelesaikan, dalam mentafsir, dalam membuat kesimpulan daripada soalan-soalan yang ada, yang ditanya dalam carta palang kita. Okey, baik. Kita tengok soalan yang terakhir dalam carta palang kita pula. Okey. Soalan yang terakhir ialah soalan yang terakhir ialah tentang peratus. Okey, baik. Peratus pengunjung, dia kata kira peratus pengunjung kanak-kanak pada hari Sabtu berbanding jumlah pengunjung kanak-kanak pada hari Khamis dan hari Ahad. Okey, baik. Jadi sebelum tu cikgu nak ambil balik maklumat kita tadilah. Okey, ni cikgu ambil yang ini . Okey, cikgu nak ambil yang ni. Untuk membantu penerangan cikgu. Okey, baik, jap. Okay, cikgu padam yang jumlah bawah ni. Cikgu tak perlukan jumlah ni. Okey. Dia kata apa? Peratus pengunjung. Dia suruh kita apa? Kirakan peratus. Murid-murid, bila kata hitung peratus. Cikgu ada ajar dalam piktograf baru-baru ni. Betul tak Rajaudin? Kalau kata kira peratus, peratusan, tukar kepada peratus, tukar peratus. Okey. Maksudnya ini semua ni kita akan kena darabkan dengan 100, simbol peratus di belakangnya. Okey, kita kena darabkan dengan 100%. Ingat So, macam soalan D ni, kirakan peratus pengunjung kanak-kanak pada hari Sabtu berbanding jumlah pengunjung pada kanak-kanak pada hari Khamis dan Ahad. Yang dia nak hari apa? Peratus apa yang dia nak? Sabtu. Maka Sabtu duduk atas. Sabtu berapa orang? 800 orang, cikgu. Perkan dengan bilangan keseluruhan. Kalau dia kata, dia sebut Khamis dan Ahad. So, kita kena tambahkan Khamis dengan Ahad. Okey, Khamis dan Ahad. Mana Khamis dengan Ahad? Okey, Khamis 250, Ahad 750. Okey, 5 tak sifar, 5 tambah 5, 10, tambah 1, 3, 10. So, dapatlah 1,000 orang. So, pecahan kita ialah 800 per dengan 1,000. Kenapa 800 per dengan 1,000? Sebab dia nak peratus hari Sabtu berbanding Khamis dan Ahad. So, 800 ialah hari Sabtu, 1,000 adalah jumlah Khamis dan Ahad. Kita kena ikut pada kehendak soalan. Okey, dia suruh tukar peratus berbandingkan nombor dua hari ini. Okey, Sabtu berbanding Khamis dengan
Khamis dengan Ahad. So, bila kita dah jadikan pecahan, langkah seterusnya ialah apa? Okey, Aisyah, selamat datang. Terima kasih join. Tapi kita dah tajuk, dah nak kemahiran yang terakhir dah ni, contoh yang terakhir. So, kalau Aisyah nak faham daripada awal, carta palang ni cikgu akan berikan dalam link YouTube nanti, okey? So, kena tengok daripada awal. Okey, penerangannya sangat panjang dan sangat banyak pengalaman. Betul tak, Rajadin? Okey? Tadi kita ada belajar tentang apa? Teknik gandaan dan teknik penyu. Okey, kenapa kita cuba teknik gandaan dulu? Ada sebab dia. Kalau tak jumpa teknik gandaan, kita kena buat teknik penyu. Kenapa? Ada sebab dia. So, Aisyah kalau nak tahu, kena tengok daripada awal lah. Okey, dalam carta palang ni kita ada belajar menyelesaikan soalan menggunakan teknik. Dua teknik, iaitu teknik gandaan dan teknik penyu. Okey, baik. So, Rajadin, kita fokus balik pada yang 800 per 1000 ni. 800 ialah apa? Hari Sabtu, perkan dengan bilangan yang daripada yang dia minta tadi, Khamis dan Ahad. Bila kita dah buat pecahan nak tukar kepada peratus, cikgu cakap tadi mesti darabkan dengan 100%. Okey, sebab bila kita darabkan dengan 100%, jawapan kita belakang mesti ada simbol peratus, wajib. So, langkah pertama, perkan dengan 1. Okey, cikgu saya tengok ni boleh potong lah. Ya, boleh potong. 1, 2, potong bawah 2. 1, 2. Sebelah-sebelah tak boleh. Atas bawah bersilang boleh, atas dengan bawah boleh. So, sekarang cikgu dapat 800 darab 1. Dapat 800 lah. Okey, 10 darab 1. Ni 10 ni. Jangan tersilap. Ini selalu murid cerai ni. Ingat dah potong habis tak? 10 darab 1, 10. 800 per 10. Boleh potong lagi. Sifar potong 1 bawah, sifar potong 1 atas. Maka dapat berapa tu? 80 per 1. 80 per 1 sama dengan berapa? 80. 80. Jadi jawapan kita ialah peratus pada kanak-kanak hari Sabtu berbanding kanak-kanak Khamis dan Ahad ialah 80%. So macam tahu dah sekarang Rajauddin macam mana nak tukar kepada peratus? Boleh? Tahu. Okey. Yang penting bila kata tukar peratus, ingat mesti darab dengan 100%. Dan apa yang dia nak? Yang dia nak tu mesti duduk atas, perkan dengan jumlah semua. Jumlah semua tu kalau kata semua sekali, ambil semua sekali. Tapi kalau dia tetapkan Khamis dan Ahad, kita tambahkan Khamis dan Ahad saja. Darab 100% tu sebab kita nak tukar kepada peratus. Jelas saja, Din? Kemudian selesaikan macam biasa lah. Per dengan 1. Kalau tak nak buat pemansuhan, buat atas darab atas, bawah darab bawah. Selesaikan macam biasa. Yang masa sebelumnya, contoh yang cikgu tunjukkan awal-awal untuk pemahaman nak selesaikan dia. Kalau dah faham mansur, gunakan teknik mansur. Okey, Aisyah? Aisyah masih blur-blur. Alamak, jauhnya cikgu ni dah terangkan. Tak apa. Nanti cikgu bagi link YouTube. Okey, untuk Aisyah dan murid-murid lain yang akan tengok YouTube ni, semoga mendapat ilmu dan manfaat daripada perbincangan, contoh-contoh. Tadi mulakan dengan PowerPoint cikgu. Kemudian kita bincang contoh-contoh yang ada dalam buku teks. Okey, sebab soalan-soalan yang ada dalam buku ni, soalan-soalan yang sangat berkualiti. Yang disediakan oleh BPK bahagian pembangunan kurikulum ni sangat-sangat bagus. Sebab tu cikgu suka gunakan soalan-soalan yang dalam buku teks ni. Sangat-sangat bagus. Dan sangat-sangat menjurus kepada apa kemahiran matematik yang murid-murid sekolah rendah mesti kuasai. Dia terus pergi kepada ini murid sekolah rendah mesti tahu benda ni nak kira macam mana. Sebab tu cikgu suka guna contoh ni. So kalau awak faham, awak boleh kira apa yang soalan buku teks suruh ni, maka awak dah kuasai lah. Dah jangan punya silibus tajuk. Sebab itu memang yang kita kena kuasai. Okey? Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Rajadin? Ada? Tak ada? Okey, baik. Kalau tak ada, Rajauddin boleh buka. Catapai kita akan bincang dalam satu sesi yang lain pula. Cikgu tak gabungkan hari ni. Okey, so Rajauddin boleh cuba buat soalan nombor 2. Dalam buku Matematik 3. Matematik 3. Soalan A, B, C, D ni. Kalau Rajauddin rajin nak lukis, nak color yang ni, bolehlah. Boleh lukis tu, carta palang tu. Sambil lukis, sambil rasa, oh macam gini cara lukis carta palang. Mesti kemas dan cantik. Okey, Aisyah kalau nak cuba. Aisyah dah buat soalan ni? Belum lagi. Belum baru lagi. Masuk tajuk. Oh, baru masuk tajuk ni. Cantik lah. Tapi itulah Aisyah tak join daripada awal tadi. Tak apa. Nanti tengah hari sikit cikgu bagi link rakaman tu. Aisyah kena tengok daripada awal. Okey? Boleh tengok rakaman tu untuk kefahaman balik. Okey? Rajauddin boleh cuba soalan ni. A, B, C, D ni. Okey? Alright? Okey. Itu saja kelas kita hari ni. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, untuk Rajauddin selamat mencabar diri dengan latihan nombor 2 ni.
Okey, tulis hari dengan tarikh seperti biasa, kemas-kemas cantik-cantik. Boleh menjawab. Okey. Kalau terlupa, alamak banyak sangat cikgu saya terangkan tadi, tunggu link di YouTube cikgu untuk tengok balik rakaman yang kita belajar tadi. Okey, kalau boleh buat terus lagi bagus, terbaik alhamdulillah. Okey, itu saja. Terima kasih kelas. Selamat membuat latihan. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, Syah. Tak apa nanti cik tengok link YouTube, okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Okey. Baik. Ha? Tu cikgu praktikal.